يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kepada Habib Hussein Al-Junaid yang saya kasihi lagi saya muliakan, dan juga kepada ibu-ibu yang mengikuti kuliah daripada House of Siti Khadijah, ya, semoga dirahmati Allah Ta'ala, semoga dalam pandangan nazarah Allah Ta'ala, semoga dalam peliharaan Allah Ta'ala, supaya dalam lingkungan kasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya dinazarah selalu oleh pada orang-orang arwah para salihin, pada awliya ilahi salihin yang hidup baik, yang mati baik, supaya senantiasa kita dilingkungkan dalam golongan mereka itu. Alhamdulillah, beberapa hari lepas Habib Hussein minta saya adakan ceramah menerusi rakaman internet untuk disiarkan bagi grup House of Siti Khadijah mengenai tajuk Rasulullah. Maka saya rasa kalau untuk Rasulullah tak ada lainlah yang kita baca yang secara mudah dan ringkasnya kecuali kita baca Syama'il Nabi. Orang Melayu mengatakan tak kenal maka tak cinta. Maka kalau kita kenal, kita cinta. Kita baca Nabi, Nabi punya hadis-hadis semua. Kita bukan hanya baca tengok hukumnya, kita tengok adabnya, akhlaknya, konsepnya. Tak berkonsep begitu, tak keluar cakapan begitu. Kita tengok Nabi. Dan kita tengok yang sekitar Nabi juga. Sekitar Nabi juga. Semalam kita baca dengan kawan-kawan kitab Bahrul Madhi. Hadis mengenai buang air kecil. Buang air kecil, adab-adab buang air kecil. Maka yang cakap hadis itu siapa? Siti Aisyah. Kepada siapa? Anak-anak muridnya, kaum ibu. Ada mengenai orang laki-laki punya cara kencing. Kencing, jangan kencing berdiri apa semua. Maka Siti Aisyah pesankan, maklumkan kepada suami-suamimu. Aku malu nak cakap. Aisyah boleh tak call everybody, semua sahabat semua datang semua. Semua cakap, semua panggil. Mari semua kamu sekalian, Abu Hurairah semua, aku nak cakap. Nabi tak boleh tercakap. Walau dia isteri Nabi, dia Ummul Mukminin. Kira ibu kepada sekalian mukminin, tak berani cakap. Sebab mengenai istinja, ialah mengenai buang air kecil, buang air besar. Ada menyebut tentang perkara-perkara apa yang segan nak cakap orang perempuan. Maka tak tergamak nak cakap. Dia suruh orang perempuan cakap, sampaikan kepada your husband semua, Siti Aisyah. Dari hadis itu kita nampak apa? Watak wanita sepatutnya macam mana. Malunya wanita dengan laki-laki sepatutnya macam mana. Tertibnya tu macam mana. Isteri Nabi macam mana. Sahabat punya pergaulan macam mana. Hukum satu. Tapi suasana daripada hadis tu kita dapat baca suasana. Suasana itu yang kita nak merebitkan bi'ah. Jadi sebab itu kalau orang Hadramaut mereka baca hadis. Di tempat lain pun baca hadis. Tapi di tempat lain baca hadis juga. Tapi kenapa kehidupan tak macam Rasulullah? Sebab dia ambil apa saja daripada hadis itu, isinya, matanya, hukumnya itu saja. Tapi tak jiwai, tak ambil kehidupannya. Jadi setiap kali kita baca Syama'il ini, hal ihwal riwayat hidup Nabi ni, kita bukan hanya nak tengok kita bukan hanya hendakkan tahu macam mana cara Nabi, tapi kita nak terpesona dengan Nabi, sehingga mencontohi dengan Nabi, sehingga nak hidup macam style Nabi. Macam contohlah orang-orang yang suka tengok English punya culture, English punya lifestyle. Nanti rumah dia semua macam English punya tau. Semua macam English punya. Dia punya minum tea pun macam English tea. Padahal Jawa. Tapi dia punya teko, dia punya cup pun macam English cup. Nanti dia punya sediakan cookies pun macam English. Rumah dia pun ada pakai lace punya langsir semua macam English. Pakai ropol-ropol semua macam English. Tapi Jawa totok. Pasal apa? Dia baca English punya culture, bukan hanya dia baca. Dia menjiwai, dia minat. Kalau cakap pun, oh really? Macam orang England. Umpamanya. Yang ada orang pula minat Chinese culture. Padahal dia orang Johor. Umpamanya. Johor lah sudah. Rumahnya dekat tengah-tengah Johor umpamanya, ya. Tapi dia minat Chinese culture. Entah macam mana boleh terminat Chinese culture. Kau tengok rumah dia. Langsir pun merah. Mangkuk pun pakai mangkuk. Semuanya begitu.
macam rumah Cina. Oh, saya minat Ming Dynasty. Begitu. Alamak, kau Ming Dynasty pula. Kan macam-macam orang pulanya. Begitu ya. Kita baca Nabi, kita nak minat, tidak ada. Nabi SAW katakan, Allah sebut, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa adalah pada diri Nabi bagi kamu suri tauladan yang terpaling baik. Semuanya. Tapi orang boleh tanya, tapi Nabi laki-laki, orang perempuan macam mana? Sebab itu mengajar Nabi bukan hanya nabinya dan cakapan Nabi, suasananya, kehidupannya. Nabi memang tidak ada, mak bapak mati wafat masih muda, Nabi masih kecil. Habis macam mana nak tentang taat kepada orang tua? Apa yang Nabi nasihat pada sahabat? Bagaimana kehidupan sahabat dengan ibu bapa mereka? Itu yang kita nak contohi. Itu yang kita nak contohi ya. Jadi kita belajar hadis Nabi, kita belajar sifat Nabi, bukan hanya hukumnya apa? Oh, ini ada hadis sahih, maka yang kau buat tu bid'ah. Bukan. Bukan. Itu sempit punya cara fikiran. Kita hanya nak tengok hukum, tentang hukum keluar, ulama punya authority. Imam Syafi'i istinbat hukum daripada hadis. Kita di samping kita nak tengok apa hukum yang keluar, refer to ulama yang punya authority. Tentang nak tengok bi'ah, suasana, kita baca meresap dalam jiwa kita. Rela lepas ini terus pergi jakil, beli kain hitam, bikin baju abaya besar-besar macam Siti Fatimah. Tengok orang tarim punya baju, kalau beli tarim, beli abayah di mana, di Mukalla, di mana, nanti tanya, kau dari mana? Tarim. Oh, tarim cara pakaian dia lain. Khas. Tarim punya baju tak ada abayah, tak ada banyak sulam-sulam, tak ada banyak ropol-ropol. Khususnya bahagian depan. Aib. Besar-besar, longgar-longgar dan plain-plain. Kilat-kilat pun tidak. Itu tarim punya. Seun lain sikit, Mukalla lain sikit. Abu Dhabi lain lagi. Jangan mengatakan Arab aja kau ikut. Tengok tarim punya macam mana. Sebab tarim menjiwai Siti Fatimah. Siti Fatimah kalau pakai abayah boleh muat 3-4 orang punya baju. Macam baju Melayu kita lah, baju kurung kita dulu kan, mak-mak kita baju kurung kan, baju badan dia segini. Yang nama baju kurung mesti badan segini. Tahu? Dulu nama baju kurung kalau badan gini maknanya baju tak ada orang pakai lah. Yang nama baju kurung dulu kita laki-laki pun nama baju Melayu, badan segini. Tangan tak boleh begini, tangan masih begini. Kalau orang perempuan lepas terus, laki-laki lipat sikit. Minta cara begitu. Semua cara gitu. Pesak, kekek, semuanya gitu. Semua dia gitu. Jadi baju kurung tak ada yang slim. Sekarang baju kurung slim cut. No such thing kalau zaman dulu ya. Jadi baju kurung. Kenapa? Manifestasi terhadap Siti Fatimah. Orang Melayu kita zaman dahulu. Maka begitu. Jadi ini kita baca Syama'il. Jadi kita nak tengok macam mana Nabi, akhlak Nabi. Macam mana para sahabat dengan Nabi? No. Beginning Syama'il kita tengok macam mana Tuhan dengan Nabi. Macam mana Tuhan dengan Nabi. Macam mana Nabi dengan Tuhan. Sebagai Nabi yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, Nabi bahawa engkau akhlak paling tinggi. Apa yang Allah beri kepada nabinya ini? Apa yang diminta oleh Nabi ini yang sudah menjadi Habibullah? Semua gitu ya. Jadi kita tengok tentang akhlak Nabi, hal ehwal Nabi, perihal Nabi. Sebelum baca dengan para sahabat, tengok perihal Allah dengan Nabi, perihal Nabi dengan Rabbnya. Itu dahulu dia ketumakan sini, baru kita tengok membangkitkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita tengok yang lain dan yang lainnya, begitu ya. Baik. Buka kitab Syama'il kita. Tolong beli Syama'il ini, nanti kawan kita tolong sebarkan Syama'il Nabi ya. Syama'il ada beberapa punya versi ya. Jadi ini memang kitab Syama'il yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Syekh Kaifami Zamzam. Terjemah daripada kitab Syiarus Salikin. Syiarus Salikin itu terjemah daripada Lubab Ihya Ulumuddin. Lubab Ihya Ulumuddin itu ringkasan bagi Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Jadi ini Syama'il Al-Imam Al-Ghazali punya Syama'il. Jadi ada Syama'il, beberapa versi Syama'il. Jadi ini Syama'il yang Imam Al-Ghazali. InsyaAllah mudah-mudahan kita khatam ini, kita buka Syama'il yang lain-lain pulanya ya. Syama'il Nabi SAW. Jadi muka muka 1, muka surat yang sebetul-betulnya. Ada muka surat XV. XV itu apa pun saya tak tahu ya. Ada surat VIII. Itu pun itu kita tak baca, tuan-tuan boleh baca sendiri. Kita nak direct kepada yang matan Syama'il. Pengenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Tolong beritahu saya kalau dah sampai berapa minit, stopkan ya. Lagi berapa minit? Lagi berapa minit? 30 minit. Berapa minit lagi? 20 minit ya. Baik. Ini suatu keterangan pada menyatakan pengajaran Allah akan kekasihnya dan pilihannya, iaitu Nabi Muhammad SAW dengan disebutkannya dalam Al-Quran. Jadi awal mula nak kenal Nabi, kita tengok Allah dengan Nabinya macam mana.
Jangan kau saja tengok Nabi senyum macam mana. Kau tak tahu akhlak Nabi, tak tahu ibadat Nabi, tak tahu kau nak belajar macam serban Nabi aja kau nak pesin. Ikut Nabi pakai serban, itu aja. Ya. Yalah memang pakaian Nabi. Memang serban tu mulia, memang serban tu tak boleh hinakan. Tapi tengok Allah dengan Nabi macam mana dahulu. Allah dengan Nabi. Wahai pencinta-pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anda kena tengok macam mana Allah dengan Nabi, macam mana Nabi dengan Allah. Barulah anda dikira pencinta Nabi. Bukan hanya ikut cara makan Nabi, cara tidur Nabi saja, memang kena ikut juga. Tapi tengok macam mana Nabi dengan Allah, macam mana Allah dengan Nabi. Itu kena awal mula kita contohinya. Ya. Baik. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim tentang hal ehwal Nabi. Banyak diajarkan Nabi. Ditegur Nabi. Dibilkan Nabi. Diajar Nabi doa. Allah Ta'ala ajarkan. Dan Nabi sendiri ada berdoa kepada Allah Ta'ala. Semua antara hubungan antara Rab dengan kekasihnya. Begitu erat. Begitulah dengan itu membuat kita cinta Nabi. Bukan hanya Nabi cakap, memang kita cinta Nabi, akhlak Nabi mulia, lemah lembut Nabi, Nabi sampai orang kafir pun terpesona, memang. Tapi kita nak yang mempesonakan kita dengan Nabi ialah kerana kita mengetahui hubungan Nabi dengan Tuhannya. Takwa Nabi dengan Tuhannya, malu Nabi dengan Tuhannya, syukur Nabi dengan Tuhannya, anugerah Tuhan kepada Nabinya, pemeliharaan Tuhan kepada Nabinya, jagaan Tuhan pada Nabinya, takdib Tuhan kepada Nabinya. Itu kita nak tengok. Jadi barulah kita kenal Nabi. Begitu ya. Ibaratlah engkau kenal kawan kau. Nak tengok dia berat baik ke tak baik. Baik. It's a very nice man. It's very close friend to us. Begitu gini. Dia kalau belanja orang. Mi rebus. Bukan main. Spesial. Kalau pergi makan kita tak bikin sembarang-sembarang. Kentucky. Kalau ajak belanja kawan-kawan semua. Bagus. Tapi dengan maknya kurang ajar. Kau nak belajar tak? Nak kawan tak dengan orang gini? Dengan maknya tengking. Dengan maknya tak ada belikan apa-apa pun. Goreng pisang pun tak belikan. Dengan kawan kalau belanja. Tak nak warung-warung. Kentucky. Mesti spesial umpamanya. Kentucky spesial tak? Kalau pada kita Kentucky dah cukup spesial lah ya. Tak tahu macam mana. Dia spesial. Murah hati. Kalau bawa kita mesti KFC. Tak ada low class punya. Wah. Bagus ya. Tapi dengan maknya dia tengking. Dengan bapaknya 3 tahun tak jumpa. Kau jangan kawan dengan orang begini. Tapi kawan kau macam mana? Baik, very helpful, very friendly. Dengan maknya, jangan cakap kalau tak jumpa maknya berapa hari dia rindu. Jangan maknya jangan cakap. Dengan bapaknya lagi. Keletik bapaknya telefon, segera balik. Ziarah bapaknya, umpamanya gitu. Orang begini kau baiki. Rasulullah akhlak begini. Dengan Tuhannya macam mana? Dengan Tuhannya beres, clean. Paling tinggi sekali persembahan watak Nabi pada Tuhan. Yang lain kau ikut. Begitu ya. Jadi tidaklah orang yang mengenali Nabi, cinta Nabi itu boleh mengabaikan perhubungannya dengan Rabbnya. Ini suatu keterangan pada menyatakan pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala akan kekasihnya dan pilihannya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan disebutkannya di dalam Al-Quran. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, jadi kita kalau baca kitab ini kena ada irama macam baca kitab Melayu. Sebab asalnya kitab Jawi. Asalnya kitab Jawi klasik. Jawi 300 years ago. Maka bahasanya tu bahasa lama. Jadi kalau kau baca dengan gaya KL sekarang, ini keterangan pada menyatakan pengajaran Allah dan akan kekasihnya dan pilihannya kurang. Kau kena baca dengan pakai rhythm bahasa Melayu klasik. Baru keluar dia punya cara penyampaian dia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam annahu kana kathirat dara'ati wal ibtihali daimas su'ali minallahi ta'ala ayuzayyinahum bimahasinil adabi wa makarimil akhlaq. Ketahui olehmu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia banyak merendahkan diri dan banyak berdoa kepada Allah Ta'ala dengan Tuhan. Kekasih Allah. Tak ada bangga-bangga. Ya Allah, syurga mana kau letakkan aku nanti? Ya Allah, macam mana? Rupanya pangkat aku paling tinggi sekali di kalangan hamba-hambamu. Ya Allah, rupanya Musa pun di bawah aku. Tidak. Bahkan Nabi kalau nak sebutkan yang perkara-perkara begini, Nabi sebut, la fakhar. La fakhar. Cakap aku ni bukan bangga. Cakap ni aku bangga. Cakap ni hanya statement from Allah, disampaikan saja. Begitu ya. Macam mana Nabi paling banyak sekali merendahkan diri kepada Allah. Padahal senantiasa berbekalan memohon kepada Allah bahawa memperhias ia akan dia dengan adab yang baik dan perangai yang baik. Allah. Dah the closest to Allah. The most beloved to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paling rendah diri pada Allah. Paling tawaduk pada Allah.
tak cukup betul saja. Dan Nabi Allah Ta'ala sebut dengan akhlak yang mulia. Nabi tak lepas minta kepada Allah Ta'ala, tak minta harta, tak minta bidadari, tak minta apa. Nabi minta apa? Nabi minta akhlak yang mulia. Nabi minta adab yang mulia. Nabi minta dipeliharakan Allah Ta'ala. Allah ajarkan Nabi juga apa? Adab yang mulia, akhlak dan mulia. Kalau kita baca Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath, itu apa? Kita sebut surah ni apa? Surah yang ringkas dan surah yang lazim selalu kita baca. Tapi surah ni adalah surah adab Allah ajar kepada Nabi. Supaya kau hamba, aku Tuhan. Dan segala perbuatanmu, Allah yang patut dipuji. Segala perbuatanmu, tetap kau kena istighfar pada Allah Ta'ala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tasbih kepada Allah. Setelah kau lihat orang masuk Islam berbondong-bondong, Mekah sudah jadi Fathul Mekah, Kaabah sudah bersih semua, berhala sudah hancur, kufar sudah jatuh, semuanya bikin apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan diriku, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu saja ya. Begitu. Jadi Nabi diajar oleh Allah Ta'ala. Nabi dah paling closest to Allah Ta'ala, paling mulia kepada Allah Ta'ala. Senantiasa merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala, minta akhlak yang baik dan minta adab yang baik. Okay, before we go further, what is the difference between akhlak and adab? What is akhlak and adab? Akhlak ialah perangai yang baik. Adab ialah tingkah laku yang baik. Akhlak ialah good character. Adab ialah good behavior. Good perlakuan. Itu adalah adab. Jadi orang kalau jiwanya baik, sikapnya baik, hatinya baik, nak bikin apa semua dengan cara paling baik. Membuat apa dengan cara paling baik, itulah namanya adab. Procedures in doing things. Correct procedures in doing things. Itulah namanya adab. Itulah namanya adab. Ya? Itulah namanya adab. Jadi kalau orang ada akhlak, ingat Allah ada. Ingat Allah perhatikan. Ingat Nabi tak ajar begini. Maka dengan dia tahu begini, dia buat apa semua accordingly. Itu namanya adab. Doing things accordingly, itu namanya adab. The wanting to do things accordingly, itu namanya akhlak. Jadi akhlak. Jadi orang kalau tak ada akhlak, tak akan ada adab. Kalau kau tengok orang baik akhlak, pasti adabnya akan proper. Tata krama, tata susila orang Melayu bilang. Etiquette dalam bahasa orang putih. Etiquette yang sesuai dengan Rasulullah, bukan etiquette macam British, table manners, culture, itu semua tak pakai. Yang Rasulullah punya. Jadi kalau dia ada akhlak, dia semua doing things semua accordingly. Akhlak dia. Kau tengok bikin apa semua. Tapi kalau kau tengok satu orang, kalau kenapa orang ada akhlak, kau tengok. Dia punya ways of doing things, semuanya accordingly. Makan dia, minum dia, tidur dia pun accordingly. Kau tak tahu, kau semak rupanya, patutlah dia tidur begini, rupanya Nabi tidur begini. Patutlah cara dia makan begini, rupanya ulama ajar begini. Accordingly. Pasal akhlak dia mulia. Tapi kalau, on the other hand, kalau kau tengok orang membuat apa-apa semua tu tidak accordingly, langgar adab. Adab dalam kuliah. Ini kurang jaga adab dalam kuliah ya. Itu kerana dia tak ada akhlak. Maka buat apa di asal sembrono. Saya nak dewe, saya karepi dewe. Sesuka hati, as you like. Itu namanya. Kau tengok, alamak dia ni masuk majlis, begini caranya. Terbit daripada orang yang tak ada akhlak. Dan you don't worry. Kalau nampak dia satu perkara dia tak ada adab, nanti kau bimbang. Kau tengok, masuk majlis tengok tak ada adab. Tengok dia punya makan dalam hidangan, pun tak ada adab. Why? Satu tak ada adab, merebitkan daripada orang tak ada akhlak. Maka orang kalau tak ada akhlak, bukan hanya tak ada satu adab, tak ada banyak adab. Tak ada macam-macam adab, dia tak ada. Tapi orang kalau ada akhlak, bukan hanya ada satu adab, bahkan beradab dia segala-galanya. That's the difference ya. Akhlak ialah sikap yang baik, adab ialah perilaku yang baik. Ya, perilaku yang baik. Itu jadi Nabi senantiasa ada Nabi buat tak baik tak? Minta, Allah dah puji Nabi, lagi Nabi minta, ya Allah, berikan aku akhlak yang baik. Ya Allah, berikan aku adab yang baik. Dan Allah mengajar Nabi mengatakan, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya. Allah Ta'ala sendirilah pernah mentakdibkan aku dan Allah Ta'ala sedang mentakdibkan aku dengan sebaik-baik yang punya pentakdiban. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Close link dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dia bersabda dalam doanya. Tengok ini akhlak Nabi ya. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Doa tengok cermin. Kaum ibu jangan lupa. Tengok cermin,
Yang ada orang baca doa tengok cermin. Pasal apa? Biar muka kau jadi cantik. Siapa nak jadi mukanya dipandang orang cantik, jangan lupa doa tengok cermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ataupun Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ini Nabi sebut. Di antara doa tengok cermin. Kalau tengok cermin, kau baca doa itu, jangan hanya niat biar orang tengok muka kau cantik. Dengan niat biar kau berakhlak dengan akhlak Nabi. Biar kau niat berakhlak bahawasanya tak guna wajah cantik kecuali dengan akhlak yang baik. Bukan hanya niat. Dengan niat gitu, fadilatnya apa? Biar orang tengok muka kau berkenan sekali. Kalau masuk beauty pageant, mesti dapat nombor 1. Kau jangan baca doa itu. Begitu ya. Kau baca doa itu dengan niat supaya aku mencontohi Nabi. Contohi kerendahan Nabi. Mencontohi Nabi minta akhlak. Baik. Seperti doa Nabi SAW. Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Artinya, wahai Tuhanku, baikkan olehmu akan kejadian diriku dan perangaiku. Khalqi, iaitu apa? Kejadiannya. Posturenya, facialnya, skin complexionnya, tone of voice-nya, strength-nya, energinya, semuanya tu kejadiannya, penciptaannya. Memang dah paling baiklah, memang paling perfect. Minta, ya Allah jadikan, minta. Dan minta akan apa? Akhlak, jangan lupa. Ada Nabi tak ada akhlak? Tengok Nabi punya. Peri pentingnya. Rendah pada Allah Ta'ala. Main priority Nabi minta pada Allah Ta'ala ialah akhlaknya. Dan actually itulah main priority Nabi diutus oleh Allah Ta'ala untuk akhlak juga. Nabi mulia kerana apa ya? Nabi mulia kerana akhlak ke Nabi mulia kerana harta? Nabi mulia kerana? Bukan, Nabi bukan mulia kerana akhlak. Akhlak mulia kerana Nabi. Nabi tidak mulia kerana harta, Nabi juga tidak mulia kerana akhlak. Akhlak menjadi mulia kerana Nabi. Tanpa Nabi yang nama akhlak pun tak mulia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya sesungguhnya diutusnya aku untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Tanpa Nabi, akhlak pun tak mulia. Jadi bukan Nabi mulia kerana akhlak. Akhlak mulia kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah, Nabi kita akhlaknya mulia, minta Allah peliharakan akhlak baginda. Itu Nabi punya minta. Jadi kalau nak mencontohi Nabi, contoh adab Nabi kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang Nabi minta? Minta akhlak. Minta akhlak. Sedangkan Nabi orang yang paling berakhlak. Dan Allah sendiri sudah iktiraf. Tapi itu yang Nabi minta. Itu yang Nabi minta sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yakni baikkan olehmu zatku dan sifatku. Yakni baikkan akan lahirku dengan mengerjakan ibadat yang zahir dan baikkan batinku dengan menjaga ibadat yang batin. Dan adalah Allah Ta'ala memperkenankan doanya dan menyempurnakan akan dia dengan firman-Nya, Ud'uni astajib lakum. Allah. Segala cakapan dalam Al-Quran ya, it's actually for Nabi first tau. Kalau orang tanya dalam Al-Quran, sebutkan ayat-ayat mengenai Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Inna fatahna laka fatham mubina wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna a'tainakal kautsar wadduha wal laili idza saja. Alam nashrah laka sadrak. Lagi apa lagi ayat mengenai Nabi? All from alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, semua untuk Nabi. Tidak Al-Quran turun kecuali untuk Nabi. Nabi is the master of Al-Quran. The master of Al-Quran. All. Dan segala ayat yang qul. Itu saja menunjukkan kebesaran Nabi. Katakanlah wahai Rasulku. Kita Allah Ta'ala cakap dengan kita tak? Kalau kita dapat surat daripada Raja, hendaklah Mika melakukan sekian. Kita simpan surat itu. Segala qul daripada Rabbul Alamin kepada Rasulnya. Segala qul. Dan ini Nabi Allah Ta'ala sebut, doalah kamu kepadaku. Nescaya akan aku kabulkan. Kamu. First di antara kamu siapa? Nabi Muhammad. Dan apa pula Nabi minta? Ya Allah baikkan akhlak aku. Dan Tuhan kabulkan. Udu'un, kita kalau bilang Allah Ta'ala suruh minta, udu'uni astajib lakum, minta kaya, minta COVID, minta apa semua. Tak ada lain kau nak minta. Dan Allah memang kabulkan. Of all yang Allah Ta'ala paling suruh minta Rasulullah.
Of all yang Allah Ta'ala paling awal kabulkan ialah Rasulullah. Of everything yang Rasulullah minta ialah akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok ya. Jangan orang kata, ud'uni astajib lakum. Kita disuruh minta. Minta pas SPM, minta pas UPSR, minta pas SPRM. Macam-macam cuma minta semuanya pas ya. Kau tak lupa minta akhlak. Memang itu suruh minta. Tapi disuruh minta siapa? Rasulullah awal suruh minta. Dan awal mula dikabulkan siapa? Rasulullah. Dan awal apa yang Nabi minta? Akhlak ya. Gitu percontohannya ya. Begitu percontohannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut ud'uni astajib lakum. Kalau ente baca dengan lughat Karim, ad'uni astajib lakum. Begitu tadi ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku. Kamu, among all kamu siapa dahulu? Rasulullah. Dan among astajib lakum, nescaya akan aku kabulkan. Nescaya akan aku kabulkan. Itu ada minta dan ada syarat. Baik itu semuanya ada, bukan astajib lakum, jawab begitu segera dapat. Bermakna tak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau baca nahwu ni ada tengok syarat dan jawabnya. Pasti akan aku kabulkan. Apa itu? Apa awal yang mula Nabi minta? Akhlak. Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, perbaikilah zahir penciptaanku dan juga akhlakku. Begitu ya. Tu awal mula Nabi minta. Itu awal mula. Jadi nak cerita Nabi, tengok how Nabi dengan. If you want to know your best friend, would you love your friend? Is it worth to love this friend? See how his connection with his mother, with his office work. Oh, he's a nice friend. Very nice. Very jovial. Fun. Kerja curi tulang. Ponting selalu. Bos dah geram dengan dia. Jangan berkawan dengan orang begini. Oh, he's very responsible son. Very obedient son. And very responsible worker. Even his boss praise him. Kau kawan dengan orang begini. Rasulullah. Nak cinta Rasulullah. Macam mana dengan Allah? Macam mana Allah dengan dia? Apa Allah suruh dia minta? Apa Allah beri kepada dia? Apa Allah kabulkan? He's number one. To be given instruction. He's number one. To be asked to minta. He's number one. To be fulfilled. The number one that he asks is akhlak. That is our Nabi. Love Nabi due to this. Penjalinan dengan Allah dengan pemeliharaan akan akhlak. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, lagi berapa minit? 3 minit. Alamak. Tak apa, boleh ya. Dan berkata Sa'ad bin Hisham radhiyallahu an, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha fas'altuha an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, "Ama taqra'ul Qur'an?" Qultu bala. Qalat, khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Rawahu Muslim. Artinya, aku masuk kepada rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka aku bertanya akan dia daripada kenyataan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ia, "Tiadakah engkau membaca akan Al-Quran?" Maka aku berkata bahkan. Maka berkatalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, perangai Nabi itu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Seperti firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Bahawasanya engkau, wahai Muhammad, adalah mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Seorang sahabat bertanya ya. Seorang sahabat Sa'ad bin Hisham masuk tanya Siti Aisyah tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Aisyah jawab apa? Kau tak baca Quran? Apa maksud tak baca Quran ini? Yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim ini, dia ada dua takwil ya. Ini Imam Ghazali direct kepada Rizwan. Dia dua takwil. Kenapa? Maksud Siti Aisyah, kau tak baca Al-Quran? Why? Al-Quran dah mention akhlak Nabi agung. Enough for you to understand. Allah sendiri mention, sungguhnya engkau wahai Muhammad, wa innaka, sungguhnya engkau, la lagi, semua tu taukid. Sesungguhnya engkau, bahawa sesungguhnya atas akhlak yang mulia, Nabi atas pada akhlak yang mulia, atas pada akhlak yang khuluqin azim. Dan tak cukup akhlak saja, akhlak tu saja benda yang mulia, azim lagi, akhlak yang teragung. Itu Allah Ta'ala punya statement. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Quran ada mention. Surah Al-Qalam ayat 4. Kau boleh tengok di situ. Jadi maknanya Aisyah bilang, kau tak baca Quran? Allah ada mention akhlak Nabi, tak payahlah kau tanya. Allah sendiri dah sebut. Satu maksud Aisyah mengatakan, kau tak baca Al-Quran? Ialah apa?
Kemudian Aisyah sambung dalam riwayat lain, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi Nabi lah Al-Quran bergerak. Macam kita bilang, oh this is a walking dictionary. Kau tanya apa semua dia boleh jawab. Oh, he's a walking history book. Amboi. Some people, he's a walking newspaper. Some people, he's a walking majalah gila-gila. Baca dia gila je dekat dengan dia semua, tak sentuh arah. Nabi, he's a walking Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Nabi is a walking Al-Quran. Jadi Al-Quran macam mana? Kau tengok Nabi, kau nampak Al-Quran. Kau tengok Al-Quran, kau nampak Nabi. Jadi siapa yang tak tahu akhlak Nabi, kau baca Al-Quran, kau tahu. Siapa yang tak nak tahu knowledge Nabi macam mana, kau baca Al-Quran, baru kau tahu knowledge Nabi. Because segala dalam Al-Quran untuk Nabi. Segala understandingnya, segala fahamannya, bukan setakat understanding bacanya, kupasannya, detailnya, segalanya, pecahannya, understandnya, semua, scientificnya, semuanya, whatever explanation regarding any certain ayat, cakrawalanya, bintangnya, orbitnya, semua itu, semuanya. Kau nak tahu knowledge Nabi, kau baca. Apa Al-Quran mention? Itu akhlak Nabi. Apa Al-Quran mention? Itu adab Nabi. Apa Al-Quran mention? Itu ilmu Nabi. So, Nabi is a geographist. Nabi is a astronomist. Nabi is a mathematician. Nabi is a scientist. Tetapi, kenapa Nabi tak tulis kitab ini semua? Sebab Nabi adalah, tugasannya lah Rasulullah. Di samping Nabi juga dilengkapkan dengan segala ilmu. Kau nak tahu akhlak Nabi, kau baca Al-Quran. Itulah akhlak Nabi. Kau nak tahu perilaku Nabi, kau tengok Al-Quran. Kau nak tengok macam mana suruh bencinya dengan orang-orang kufar dan berwaspada, itulah Nabi SAW. Kau nak tahu macam mana disuruh taat kepada orang tua, begitulah Nabi SAW. Kau nak tahu macam mana melaksanakan haji dan sembahyang, begitulah dibuat oleh Nabi SAW. Apa dalam Al-Quran, semua itulah Nabi SAW manifestasikan akhlaknya. Jadi segala dalam Al-Quran, yang Al-Quran bilang jadi sabar, wasbiru. Yang paling sabar Nabi. Kalau Al-Quran suruh kita berzuhud terhadap dunia, yang paling zuhud Nabi. Kalau Al-Quran suruh kita berani, paling berani Nabi. Al-Quran suruh kita tuntut ilmu, paling tinggi tuntut ilmu Nabi. Al-Quran suruh kita takut pada Allah Ta'ala, paling takut Nabi. Juaranya, segala-galanya. Bukan hanya juara, completenya sekali. Everything, full mark. Rasulullah SAW. Itulah Nabi akhlaknya Quran. Bukan calang-calang Nabi kita ya. Alhamdulillah, anda semua cinta sama Rasulullah. Sampai Habib Hussein minta, Ustaz, cakap apa-apa mengenai Rasulullah. Maka, tak minta gitu kecuali orang yang cinta pada Rasulullah. Alhamdulillah, kalau anda cinta satu politician saja, kita bilang, oh, ini wawasan. Anda boleh tak Ustaz cakap tentang saintis, apa yang tentang begini-gini. Wah, maknanya ni orang cakap ni mesti ahli sains semuanya. Aku tak tahu pun aku akan buat research. Dia kalau minta cakap pada Rasulullah, is the highest topic that you are requesting for. It's the highest, the topmost, the best of all topic that you are asking for. Nabi SAW. Maka saya berterima kasih kerana diberi peluang untuk cakap tentang tajuk paling tinggi, mengenai insan paling tinggi. Menunjukkan bahawasanya yang meminta itu juga nak diberi Allah Ta'ala anugerah paling tinggi. Kerana hendaknya saja dapat anugerah paling tinggi, dengan apa yang dia achieve, dapatlah anugerah pembukaan lebih tinggi. Wallahu alam bissawab. InsyaAllah kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.